Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin 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 ya rabbal alamin. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT kerana memberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesihatan dan segala-gala nikmat yang masih lagi kita kecapi pada malam ini. 2 hari bulan 7 tahun 2021 jam 10 malam. Setelah lama kita duduk lockdown dan kita sentiasa akan live pada jam 10 malam ni. Dah berapa lama dah saya duduk live dengan anda semua. Saya doakan semua yang menonton pada setiap malam bersama dengan saya, Fahmi Ramli, saya doakan anda semua dalam keadaan yang sihat sejahtera walaupun anda berada di mana jua. Terima kasih banyak-banyak sebab anda sentiasa committed, sentiasa nak rasa belajar dan terus belajar. Bagi kita sentiasa menggali ilmu dan sebagainya, sebab cerita tentang isu rumah tangga, cerita tentang hal ehwal perundangan Islam ni, dia takkan pernah berhenti untuk orang tahu sebab senario cerita orang ni berbeza. Kalau cerita tentang hukum ni mungkin dia sama. Ceritalah tentang hukum cerai, hukum nafkah, hukum semua ni lebih kurang sama. Tapi bezanya adalah bagaimana situasi yang berlaku kepada kita. Alright, that's why saya sentiasa akan cuba untuk berkongsi, memberikan ilmu, berkongsi pandangan tentang cerita-cerita rumah tangga. Okay? Berkongsi idea dan bagaimana kita perlu hadapi sesuatu situasi jika berlaku isu dan permasalahan rumah tangga. Okay, so terima kasih semua. Waalaikumsalam. Tuan Anhan, okay, terima kasih. Masuk Arni Shizani, waalaikumsalam. Okay, terima kasih pada ni. Okay, saya nak minta satu saja. Dalam live saya, kalau boleh saya nak minta ada 2 sahaja pengeras je. Saya nak minta 2 sahaja pengeras untuk live setiap malam. Okay? Setiap malam saya tak minta banyak puan. Okay? Saya hanya minta 2 perkara saja. Pertamanya, kalau boleh untuk kita jadi tekan share. Kalau saya yang bercakap, saya yang bercakap sejam setengah ni saya boleh bercakap tak berhenti. Niat saya nak berkongsi ilmu dengan anda. Apa salahnya kalau boleh saya nak minta untuk anda tekan share. Kongsikan ilmu ni pula kepada rakan-rakan Facebook anda. Okay? Rakan-rakan dekat mana-mana grup komuniti yang anda duduk dan sebagainya. Macam tu je. Okay? Sebab kalau kita menyampaikan ilmu, ingat salah satu daripada 3 perkara yang dia tidak akan terputus. Okay? Yang mana amalan kita di dunia ni dia tak akan terputus. 3 perkara. Yang pertamanya sedekah jariah, yang kedua doa yang soleh, dan yang ketiga ilmu yang bermanfaat. Kalau ilmu tu mungkin kita tak berapa pandai nak bercakap, macam Tuan Fahmi ni mungkin pandai cakap laju sangat dan sebagainya. Tu tak apa, sebab pengalaman saya duk buat live ni memang duk biasa bercakap, jadi saya duk bercakap. Masuk TV pun dah pernah, jadi kita dah pernah bercakap. Masuk radio pun dah boleh bercakap. Okay? Tapi bukan dekat tu saja. Saya nak develop bercakap ni pun daripada sekolah menengah sampai ke sekarang. Masa sekolah menengah, universiti, nak cerita pasal bercakap ni memang payah perempuan. Okay? Tapi tak apa. Sebab kalau perempuan yang mungkin menonton ni tak pandai nak cerita dan sebagainya, mungkin bukan kepakaran kita, kita nak cerita tentang isu rumah tangga dan sebagainya, tak apa. Saya bercakap tak apa, anda tolong tekan share saja. Sebab kongsi itu adalah salah satu penyebab yang mungkin saya doakan, yang tu menjadi asbab kepada amalan kita yang takkan terputus. Sebab kita tak cakap benda-benda lahir perempuan. Dalam live ni saya tak cerita tentang nak pergi main roller coaster ke apa, tak. Saya tak cakap benda-benda yang mepet. Kita nak khaskan dalam kita punya live ni untuk cerita tentang isu-isu rumah tangga, ilmu berkaitan dengan, kita panggil dalam bahasa Arab, dalam bahasa Arab kita sebut sebagai ilmu munakahat. Ilmu munakahat ni adalah satu ilmu berkaitan dengan hal ehwal rumah tangga. So kita belajar daripada perkongsian peguam dan kita belajar juga daripada perkongsian rumah tangga. Kisah-kisah dan real. Okay? So yang tu pengeras yang pertama. Saya nak minta yang tu saja, siapa yang menonton sekarang ni ke ataupun nanti lepas ni dia tekan video dan sebagainya, dia tekan tengok. Okay? Dia tekan tengok tu. Alright, tu pertamanya. Saya minta anda tolong tekan share. Sebab tajuk malam ni perempuan, saya nak cerita tentang cerita panas. Tajuk ni, tajuk yang panas.
Saya nak cerita 4 cara bagaimana bila seorang isteri dapat tahu laki dia menikah dekat Siam. Siapa yang first time saya berkenalan dululah. Nama saya Fahmi Ramli, saya seorang peguam syar'i di Semenanjung Utara. Okey. Firm di Sungai Petani. Jadi anak kelahiran Pulau Pinang. Jadi Kedah Penang. Beramal di Kedah, Pulau Pinang, Perlis dan juga Perak. Ada darah Perlis, ada darah Penang, kemudian kahwin dengan orang Kedah, duduk kat Kedah, okey, dan praktis juga dekat negeri Perak. So negeri-negeri utara Semenanjung lah kita sebut. Jadi jangan heran lah kalau kata dia ni siapa dia ni. Tiba-tiba dia cakap utara dan sebagainya ni. Tak apa, cakap utara pun mudah apa nak faham. Kalau tidak takkanlah Datuk Rizalman cakap utara tu hampa suka tengok. Okey, sebab yang penting tu adalah cara penyampaian saya ni insya-Allah boleh memudahkan untuk anda faham, bertanyakan soalan dan sebagainya. InsyaAllah saya guna bahasa dan cerita yang lebih mudah untuk anda faham. Okay? Tu pengeras dia yang pertama. Saya minta tolong tekan share sahaja. Sebarkan seluas mungkin. Yang kedua pengeras dia, sebelum saya nak cerita tentang tajuk malam ni, saya nak minta anda, kalau boleh kita tolong tekan. Duk saja tu kan, sambil duk tengok tu, cuba pegang handset, tulis. Sebab setiap point kalau kita tulis tu, at least kan, mungkin dia boleh memperingati kepada orang yang lambat masuk. Ni tajuk apa ni? Dia slide. Dia tengok kata, oh ini tajuk ni. Cerita tentang ni. Saya nak dah masuk tu, mungkin dia masuk tu pada kita dah point nombor 2. Dia baru nak masuk. So dia dapat baca dulu apa benda yang terlepas. Okay, so saya nak communication. Tulis pun saya dah appreciate sangat-sangat. Okay, tulis je. Kalau kata nak komen apa-apa pun, kata malam ni Tuan Fahmi rasa macam style lah rambut Tuan Fahmi, tulis pi lah. Yang penting sebab saya nak kita ada suasana yang positif. Saya nak circle kita ni yang menonton setiap malam ni, kalau boleh ada suasana untuk kita sentiasa niat untuk berkongsi. Jangan macam biasa selalunya Puan Azlina je duk tulis. Ni kalau boleh kita setiap daripada anda ni tulis poin yang pertama saya cakap tu, anda boleh tulis kat komen. Sebab dia boleh memperingati anda nanti ni. Kekuatan seorang pelajar yang baik, puan, dia bermula dengan penulisan. Dia menulis. Dulu puan, masa sekolah dulu pun, masa kalau cikgu kata dengar saja tak guna kalau kata tak tulis. Jadi kita pun dengarlah, tulislah. Sebab bila dengar tulis tu, dia akan menyebabkan kita mudah untuk ingat. Satu. Yang keduanya, mudah untuk orang lain baca. Dengan asbab benda tu, saya doakan anda yang menulis dekat ruangan komen ni, anda dapat ingat, anda dapat sebarkan ilmu, mudah-mudahan pahala berterusan kepada anda. Okay? Alright. So malam ni saya nak repeat. Waalaikumsalam. Puan dah share. Okay, thank you. Semua yang dah share, thank you sangat-sangat. Puan Anhan, Putri Kinabalu, Malia Makno, Zaitun Saleh. Waalaikumsalam semua. Adam Lusan, Zila Ali, thank you. Alright. Kak Kiah kata memang topik panas pun tuan. Kak Kiah adalah follower paling lama dan paling tegar. Terima kasih sangat-sangat Kak Kiah sebab sentiasa menjadi number 1 fans kepada saya. Thank you semua. Okay, Kak Kiah ni dia ibarat ketua kelas lah daripada dulu sampai sekarang. Saya tunggu masa je nak jumpa Kak Kiah. Kalau tunggu kata PKPD pemah tak ada nanti ni, dah boleh rentas negeri insyaAllah. Okay, dah share pun Tuan Ami, thank you. Mia Sri Kandi, nak dengar dan share, thank you. Fatin Nur. Alright, semua kita malam ni saya nak kongsikan tentang 4 cara bagaimana seorang isteri perlu lakukan jika dia tahu suami dia berkahwin di Siam. Menarik ni kalau cerita ni, kalau tanya Kak Kiah cerita dulu-dulu ni, kalau cerita bab nikah kat Siam ni, Allah panah. Saya sampai batuk kalau cerita ni. Okay. So cerita untuk malam ni, macam biasalah, dia segmen saya ni, saya kena bezakan dulu. Alright. Saya kena bezakan dengan live ustaz-ustaz. Sebab malam ni, kalau biasa setiap malam saya duk pakai baju Melayu, malam ni saya pakai jubah. Lagilah orang nampak macam ustaz. Tapi aku, macam biasa, tak ada misai, tak ada janggut apa. Rambut pun macam mak rock lah ni. Jadi saya bukan ustaz. Okay.
Bukti dia, saya akan menyanyikan satu lagu pada malam ni untuk hampa semua dulu. Okey, hampa semua aku nak jamu satu lagu dulu. Sebelum aku nak sembang, nak cerita tentang nikah dekat Siam ni. Sebab kalau siapa-siapa lah, bukan takat share lah kan. Kalau share tu dia tag kawan dia lagi bagus. Kadang-kadang kawan dia memang dia ada isu macam tu kan. So tag panggil tau. Ni, orang ni nak cakap ni, nak habak kan pasal cerita nikah Siam ni. Okay, so dia kena tahu. Alright. So, malam ni saya nak menyanyi satu lagu kat hamba semua. Lagu ni dia tak lama, tapi dia cara dia tu macam orang lama. Harian, slow sikit. Slow lagi. Okay, alright. Kopiah pun tak ada, betul? Thank you. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar Dinda? Lama tak jumpa, rasanya hampir 2 purnama. Rindu di dada, tak siapa yang tahu. Dinda jauh di sana, jauh di mata, namun di hati sentiasa ada, menemani di kala gundah gulana. Dinda kanda pergi hanya seketika, cuma ini kan semua demi masa depan kita. Dinda jangan marah-marah, takut nanti lekas tua. Kanda setia orangnya, takkan pernah mendua. Dari jutaan bintang, Dinda paling gemerlapan. Dari segenap wanita, Dindalah yang paling menawan. La 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 la. Cukuplah aku jadi penghibur sekejap malam ni. Okay, alright, menarik Boleh lah kan. Boleh lah. Macam mana pun. Buat kanda yang setia. Okay, tengok lirik kan tuan. Puan Nabilah, saya tak tengok lirik. Saya tahu lirik tu, cuma saya nak tengok kod. Dia orang bukan artis ni, orang bukan artis ni, dia kena tengok kod lah nak main gitar. Kalau orang yang artis ni, dia tak tengok kod pun dia tahu nak masuk kod apa. Tu je. Okay. Alright, thank you. Layan lagu Dinda. Ya betul, Kanda Kumpulan Masdo. Nama dia tajuk lagu tu Dinda. Kugiran Masdo. Macam tak berapa clear je. Okay. Kita test dulu. Semua, kalau boleh kita dapat connection macam ni, saya nak tengok dulu. Ramai tak yang kata line malam ni clear ataupun tidak? Kita test line dulu. Sebab saya takut line putus-putus ke, sangkut-sangkut ke. Kalau ramai cakap sangkut-sangkut, hampa cakap sangkut-sangkut. Daripada mana cakap sangkut-sangkut. Okay. Kalau kata line clear saja, dengar saya cakap ni lancar, elok, muka saya, jerawat remaja saya ni pun nampak dengan baik, apa bagi tahu. Tu je nak minta. Macam Puan Natrah Rosli ni kata line tak clear tuan. Bagi tahu kalau kata okey, kalau Jawi clear. Alright, Jawi clear. Rita Zita kata clear je. Line problem macam mana dengan Encik Pami nyanyi malam ni? Allah dah terlepas dah nyanyi. Ipoh clear, very good. Ada love. Line di Mutiara Rini Skudai Johor. Helok. Helok bagus. Clear, very good, clear. So ramai yang clear lah. Dan saya tengok dekat wifi ni pun okey, alhamdulillah lah, nampak okey je lah. Line clear je, line okey dah tadi je. Alright. Saya doakan yang terbaik lah supaya yang mana yang tak nampak elok tu tadi, dapat tengok muka saya yang ceria, bertenaga, berpeluh sedikit-sedikit ni sebab cuak lama pula tak menyanyi. Tiap hari ke aku menyanyi? Kan saya lupa pula aku menyanyi. Alright, so ingat dua pengeras untuk malam ni dan juga malam-malam akan datang. Yang pertama, jangan lupa untuk tekan share. Kalau boleh setiap seorang ni tak luak pun, kalau tolong tekan share saja. Dan kemudian kita ada banyak connection. Okay, tulis setiap poin yang saya nak bentangkan pada malam ni, hampa tulis. Tulis setiap satu poin. Okay, sebab apa?
mudah-mudahan ada orang yang lambat masuk, dia dapat baca. Yang tu yang pertama. Yang keduanya, mudah-mudahan yang tu menjadi sebab orang baca kepada apa yang hampa tulis tu. Kita ada banyak connection. Kalau rasa sangat malas sangatlah nak tulis tu kan, hampa tekan like, tekan love tu pun aku dah doa kat hampa panjang umur, murah rezeki lah. Okay, tu je. Banyak-banyak tekan love, like pun semua tu lagi bagus lah. Saya suka juga benda tu. Alright. So, thank you semua. So, it's back to our business again. Malam ni perempuan. Tajuknya adalah 4 cara bagaimana bila seorang isteri dia dapat tahu kata suami dia bernikah di Siam, apa yang dia kena buat. So 4 cara bagaimana seorang isteri perlu lakukan jika dia dapat tahu suami dia bernikah dekat Siam. Okay. Alright. Tadi kan siapa yang masuk awal, dia boleh tengok satu sedutan video yang mana satu pasangan ni dia nak kahwin lari dekat Golok. Okay. Tapi cerita sempadan Siam ni familiar sangatlah dengan orang Malaysia. Yang mana mungkin ada di kalangan kita ni pernah lalui situasi begitu. Ada juga yang mungkin pernah saudara mara dia lalui, ataupun mungkin dia pernah dengar cerita tentang orang menikah Siam dan sebagainya. Alright. Saya dulu perempuan, cerita macam ni saya banyak dengar sahaja. Tapi bila kita ke mahkamah syariah, kita dapat tahu banyak lagi sebenarnya cerita-cerita yang saya rasa macam benda tu luar biasa pun ada juga. Alright. Tapi dia familiar sangat. Sebab setiap orang dekat Malaysia ni kalau cerita tentang nikah Siam ni, kadang-kadang dia lebih expert. Dia dah tahu dekat mana tempat nak menikah tu dan sebagainya. So, yang tu tak apa lagi. Tapi cerita yang lebih panas. Panas tu kadang-kadang sebab cerita bila seorang isteri dapat tahu pula suami dia pergi menikah dekat Siam. Tu yang lebih panas. Lagi panas. Bara gila punya ni Bila dah menikah kat Siam tu satu pasal. Abai pula tanggungjawab anak isteri yang pertama. Dia dah dapat isteri baru, sah pun tak lagi, dia dah abai dah. So cerita macam ni familiar tak? Familiar tak kalau saya tanya kepada anda, cerita orang nikah kat Siam ni, familiar kan? Pernah dengar tak cerita orang dah kahwin kemudian dia abai isteri anak bini dia? Okay, satu pasal. Lagi bara hangat rasa macam geram pun ada juga ni kan. Bila dia dah kahwin, abai semua tu kan. Isteri yang kahwin dekat Siam ni pun jadi naya juga sebab dia cerai macam tu saja. Siapa biasa dengar cerita yang saya cerita ni sebiji ni? Betul tak? Okay. Macam kira kata terbaik info tuan, kantoi, bara. Bara gila kalau kita dengar. Kita yang mungkin tak berlaku ni pun kadang-kadang kita pun rasa macam geram. Geram sebab kita rasa macam benda tu berlaku kat kita. Okay. Kalau lah orang kata cerita ni banyak melibatkan hak wanita je yang rasa macam terjejas tu kan. Tapi tak semestinya juga. Kadang-kadang kita ni jadi laki yang suci, yang soleh ni kan. Soleh ke aku ni. So kita pun rasa macam hang ni spoil. Dah lah nikah kat Siam tak apa lagi. Tapi bila mai balik bawa perwatakan tu yang tak menarik, yang merosakkan title poligami ni dalam Islam, nilah double spoiler. Faham? So benda ni lah yang membuatkan kita rasa macam aduh, kenapalah benda ni berlaku. Sebab kita akan menjadi contoh kepada orang bukan Islam tengok kepada agama kita. Orang bukan Islam, dia nak tengok Islam, dia bukan tengok kepada kitab. Sebab dia tak dapat tengok lagi nak belajar dalam tu, baca kitab dan sebagainya. Tak. Orang akan tengok berdasarkan kepada penganut dia. Penganut tu. Jadi kita ni kena tunjuklah, kalau katalah kita nak tunjukkan kata poligami ni baik dan sebagainya. So kita kena buktikan kata poligami ni bagus, poligami ni betul caranya kalau kita jaga dengan baik. Supaya setiap orang dapat jaga hak masing-masing. Okay? Tapi orang bila tengok cerita nikah Siam ni, banyak hak tak elok perempuan. Banyak yang kita rasa macam aduh, inilah satu perkara pun malapetaka. Lebih malapetaka kalau dia tak belajar perempuan. Sebab malam ni cerita tentang 4 cara bagaimana seorang isteri perlu lakukan ni. Sebab apa perempuan, ada di kalangan kita yang tonton malam ni, dia mungkin tertanya-tanya. Sebab selalu ada dapat banyak soalan kepada saya yang, tuan, macam mana nak buat kalau kata suami pergi menikah dekat Siam? Faham tak?
So soalan macam tu familiar sangat sampai saya rasa macam malam ni saya rasa terpanggil untuk nak cerita tentang perkara tu. So apa benda yang kita perlu lakukan? Boleh Alright, jangan lupa terus tekan share dan juga tekan komen. Okay. Alright, yang pertamanya perempuan, bila seseorang isteri dia dapat tahu, katakanlah dia baca, dia mungkin buka laci, dia tengok kata suami dia ada sijil nikah siap. Oh, dia pun memang saya tahu confirm lah, mesti bergaduh teruk lah kan. Ada yang sampai nak membawa kepada perceraian tu perkara biasalah. Kalau kata tak bercerai pun mungkin merajuk pun ada juga. Betul? Jadi kalau kata merajuk ke bergaduh ke apa tu tak apalah. Alright? Tapi kita set mental rational dulu. Sebab yang pertama sekali perempuan, kalau kita dapat tahu suami ni menikah dekat Siam, kita dapat tengok bukti ke, dapat orang bagi tahu sebagainya ke. Alright, dah habis settle bergaduh. Okay, saya tak nafikan mungkin ada pergaduhan tu. Kalau tak bergaduh, wanita ni tenang dan sebagainya. Isteri pertama ni #kekal tenang. Okay, so dia relax. Alright, yang pertamanya nasihatkan. Nasihatkan suami untuk buat pengesahan nikah perempuan. Nasihatkan dulu. Alright, sebab kadang-kadang perempuan, kalau kita tak nasihatkan benda ni untuk pernikahan, disahkan terlebih dahulu, so dia mungkin nanti ni akan ada beberapa isu yang akan timbul kemudian yang lebih menyusahkan anda. Salah satu contoh dia, bila anda dapat tahu perkahwinan tersebut tapi anda buat tak tahu saja, biar je lah, apa nak jadi jadilah. So suami pun mungkin dia rasa macam malas nak buat pengesahan dan sebagainya. Dia anggap mungkin kita tak tahu. Dia rasa macam dia ni bini aku, tak tahu lagi kan. Dia kerja duk asyik, duk outstation. Kita pun tak tahu dia pergi mana kan. Okay. So kita nak bagi tahu kita nak bagi tahu seluruh nasihat tapi kita pun rasa macam malas nak ambil tahu. So apa kesan dia kalau kata dia buat tak tahu nanti ni? Bayangkan kalau kata dia meninggal. Kalau dia meninggal, right, sepatutnya proses untuk pusaka ataupun atas pencarian. Okay, saya straight pusaka dululah. Kematian ni dia akan melibatkan kepada pusaka. So bayangkan anda mungkin dah masuk ke mahkamah syariah untuk dapatkan perintah pusaka, dah nak bahagi dah harta. Tiba-tiba isteri pertama, isteri yang kedua ni dia baru nak buat pengesahan. Bila dia buat pengesahan tu, kemudian anda nak kena dipanggil semula bagi membahagi perkara tersebut. So dia menyusahkan anda lagi lepas tu. Faham? Alright, tu salah satu. Ataupun kan kadang-kadang kan, kenapa kita perlu nasihatkan suami untuk pergi buat pengesahan ni? Sebabnya katakanlah mungkin anda memang isteri yang okey, alright? Tak kisah kalau kata suami nak poligami. Tapi kalau dia tak buat pengesahan, let's say lah poligami dia tu tak berlaku dengan adil. Hak giliran anda untuk bermalam tu dia tak cantik lah. Macam dalam seminggu 6 hari bersama dengan isteri baru, isteri yang lama ni 1 malam sahaja. Itu pun 1 malam tu pun duduk bilik lain. Faham? So jadi macam tak adil. Alright, so kalau katalah anda nak tuntut fasah contoh dia atas sebab poligami tak adil ni, kita tak boleh bawa poligami tak adil. Dalam fasah perempuan, dia ada satu klausul ataupun satu alasan yang mana isteri boleh tuntut fasah jika sekiranya suami berpoligami tidak berlaku adil. Okay, dia ada dalam undang-undang. Tapi dia tak boleh bawa selagi mana suami ni tak disahkan dulu nikah tu. So nasihat saya yang pertama, cara yang perlu dilakukan adalah nasihatkan suami ni untuk pergi ke mahkamah buat pengesahan nikah poligami. Lagi dia akan relate dengan number 2. So nasihatkan suami. Kalau suami ni jenis perongah lah, orang Kedah kata ni, perongah ni macam dia sikit-sikit nak melenting. Kita nasihat cara baik suruh pergi buat pengesahan tapi dia marah. Jenis bara, jenis kadang-kadang sakit hati lah kalau dengar cakap pun kan. So kita pun payah sangat nak suruh dia. Alright. Kalau kenal dengan isteri yang kedua tu, yang kahwin kat Siam tu, nasihatkan isteri tu suruh pergi buat pengesahan. Macam saya duk selalu nasihatkan. Kan? Saya selalu duk buat perkongsian tentang hak wanita ni, siapa-siapa yang pergi nikah kat Siam tak balik buat pengesahan, saya selalu nasihatkan dia, buat pengesahan. Tu perkara pertama. Jangan buat benda lain lagi. Kalau kata cerai ke apa ke, memang dia bermula dengan pengesahan nikah tu dulu. Sebab kalau nikah tu tak sah,
jadi payah untuk isteri yang nikah dekat Siam. Alright? So kita nasihatkan untuk pergi buat dulu pengesahan. Tambah-tambah pengesahan nikah poligami ni dekat Mahkamah Tinggi. So kena pergi Mahkamah Tinggi Syariah untuk buat pengesahan tersebut. Alright? Tu yang pertama. Tolong catat, tolong tulis dekat komen. Okay? Rajinkan tulis dekat komen tu. Tuliskan dekat komen tu. Yang pertama sekali, nasihatkan suami ataupun madu kita tu untuk pergi ke mahkamah buat pengesahan. Tu cara yang pertama. Alright, saya faham satu perkara. Mesti ada yang kata, tak boleh, aku ni marah, bergaduh dan sebagainya ni kan. So kita pun malas nak ambil peduli. Ingat, alright, gaduh ke, tak ambil peduli ke, dia akan lebih banyak efek kepada kita sendiri. Sebab anda yang berada di dalam perkahwinan. Saya ada apa-apa tak? Saya tak ada apa-apa perempuan. Jadi apa pun ke anda semua ni kan, saya hanya duduk saja. Saya tengok, saya okey je. Sebab saya tak sakit apa-apa. Kalau perempuan lain pun mungkin tak tengok pun tak ada apa. Tapi kita nasihatkan kepada anda yang memang ada dalam situasi itu. Okay, dalam situasi macam ni, yang penting bergaduh tu satu pasal. Alright? Selepas bergaduh tu, rational. Okay, relax, set minded. Okay, control minded, nasihatkan dulu. Suruh pergi buat pengesahan. Okay, alright, thank you siapa yang tulis dekat komen. Saya doakan anda tenang dan bahagia selamanya. Thank you. Alright, yang kedua, seseorang isteri yang dapat tahu kata suami dia menikah dekat Siam, apa yang dia perlu lakukan adalah dia relate sikit kalau kata dia nasihatkan suami dia, tapi suami dia enggan. Suami dia malas. Okay, malas. Dia pun jenis macam saya kata tadi, perongah dan sebagainya. Kita kan kata tadi nasihat madu. Tapi madu ni pun mungkin tak panas lah, kita pun tak suka lah kan. Kita marah dan sebagainya. Contohnya, kita pun tak boleh nak nasihat cara baik. Alright. Yang kedua, dia relate dengan yang pertama, iaitu anda perlu buat laporan ke pejabat agama. Siasat dekat mana tempat suami anda tinggal bersama dengan isteri baru tersebut. Saya tak boleh nak kata isteri sebab kita belum sah ni. Belum disahkan lagi kan. Suami bersama dengan wanita tersebut. Right, saya kena kata wanita lah, dia tetap wanita juga. So kita kata siasat tempat tinggal mereka ni dekat mana. Okay, cara nak siasat tu sendiri-sendiri. Masing-masing orang dia ada kaedah dia yang tersendiri. Okay, yang tu terpulang. Saya tak boleh kata apa, yang ni cara siasat ni tak ada isu. Sebab selagi mana anda isteri, anda boleh siasat. Siasat dengan cara yang betul lah. Alright. Jadi siasat dekat mana tempat dia tinggal tu dan buat laporan kepada pejabat agama perempuan. Okay, buat laporan kepada pejabat agama. Sebab anda kena ingat bernikah di Siam belum tentu lagi sah perempuan. Belum sah lagi. Kita tak tahu tempat yang dia pergi tu betul ataupun tidak. Jadi kita tak boleh anggap benda tu sah lagi. Okay, so bila disah, bila dia dah dia dah duduk dekat sini bersama, jadi kita bimbang. Kita kena ada rasa bimbang, okay, suami kita ni melakukan maksiat. Macam tu. Kalau kita tahu pula, kalau kita tahu kata dia menikah kat Siam tapi kita tahu pula dia duduk dekat mana dan sebagainya, jadi kita tak tahu. Tengok pernikahan ni sah ataupun tidak, kita pun tak tahu. Katakanlah tak sah. Kalau tak sah tu perempuan, kita boleh dikatakan bersubahat. Kita tahu kata pernikahan ni depa menikah kat Siam tapi tak disahkan lagi. Tengok-tengok tak sah, kita ni jatuh kepada bersubahat. Dapat dosa bersubahat macam tu sahaja. Sebab kita tak, satu mungkin tak nasihat. Tak nasihat satu, mungkin dah nasihat tapi kita tak ambil tindakan seterusnya sebab depa tak buat pengesahan. So, yang keduanya, buat laporan kepada pejabat agama kalau suami enggan pergi ke mahkamah. Okay, buat laporan. Nak bagi tahu apa? Bagi tahu kata bersekedudukan dalam keadaan yang meragukan. Okay, buat laporan macam tu. Sebab kalau pejabat agama dapat laporan macam tu, baru mereka boleh buat tindakan, baru boleh pergi serbuan. Sebab kena ada inisiatif kita untuk buat laporan. Polis ke pejabat agama tak boleh serbu macam tu sahaja. Dia mesti kena ada laporan perempuan. Mesti kena ada tangkapan dan juga siasatan. So kalau dah lapor kat pejabat agama, selanjutnya adalah tindakan penguatkuasa agama. Okey, penguatkuasa agama yang nak
nak suruh mereka ni pergi mahkamah segera ke, ataupun nak cas anda khaluat ke, yang tu kerja penguatkuasa agama. Okey, yang tu kerja penguatkuasa agama. Yang penting kita ni berusaha. Sebab kita tahu kata perkahwinan tu berlaku di sepadan Siam tapi tak disahkan, kita tak boleh duduk diam. Takut kita jatuh subahat. Subahat melakukan kesalahan. Okay, alright. So yang tu yang kedua. Ni isteri ni, situasi isteri yang dapat tahu kata suami nikah kat Siam. Okay, yang tu nombor 2. Boleh So far okay ke? Kalau rasa menarik sampai sekarang ni nampak macam menarik, jangan lupa siapa yang baru masuk tekan share. Dan saya nak minta tolong banyakkan komen. Kalau rasa macam malas nak tekan komen, tekan banyak love dengan like tu pun tak apa. Love. Aku bagi elok-elok ni, smart-smart semua. Jelas-jelas nak cakap hampa ni nak kongsi ilmu. Kan? Hampa tekan gambar gelak tu pun aku seronok dah. Okay. Alright, tu yang kedua. Boleh nampak ceria macam ni Tuan Fani bertenaga malam ni kan. Alright, kita tambah lagi yang tenaga yang untuk yang ketiga. Jika seorang isteri dapat tahu suami dia bernikah di sempadan Thailand. Jika nikah dekat sempadan Siam. So apa perkara ketiga yang perlu seorang isteri lakukan? Okay, let's say dia dah suami ni dia dah pergi ke mahkamah dan dia dah buat pengesahan. Okay, dia dah filekan kes. Kita namakan permohonan pengesahan nikah poligami. So kita yang suruh nasihat, kita pun mungkin dapat tahu. Alright, jadi kita pergi ke mahkamah. Pergi ke mahkamah kalau katalah kita ni defendant. Okay, macam di Kedah, permohonan pengesahan nikah poligami, pemohon tu adalah suami dan juga isteri yang kedua. Alright, dan defendant, okay, kita sebut responden ni adalah isteri pertama. Tapi kebanyakan isteri pertama dia tak datang perempuan. Tu kesilapan. Alright, tu kesilapannya bila tak datang. Kalau macam di Perak pun sama juga. Dia mesti pemohon dan juga ada responden. Di Perlis pun begitu juga, ada pemohon dan juga ada responden. Okay. Tapi kalau di Penang perempuan, di Penang saya mohon maaf sikit ke hampa semua ni. Sebab tu kata hampa kena siasat betul-betul. Alright, siasat betul-betul. Saya minta maaf, siap bagi tahu ke hampa. Dekat Penang, permohonan pengesahan nikah poligami tidak ada pihak responden. Maksudnya isteri pertama tak boleh hadir perempuan. Tak ada pun dijemput untuk hadir. Sebab apa perempuan? Yang ni ramai orang kata, siapa pula kami tak boleh main sebagainya ni. Kami pun nak tuntut hak kami kan. So sebabnya nama title tu pun adalah permohonan pengesahan nikah poligami. Dia nak mengesahkan nikah. Nak mengesahkan nikah cukup dengan 5 rukun nikah sahaja perempuan, iaitu suami, isteri, saksi, wali dan juga akad. Dia tak ada rukun nikah yang ke-6, isteri pertama. Tak ada perempuan. Okay. So that's why dalam kes berkaitan dengan permohonan pengesahan nikah poligami, bagi anda yang menetap di Pulau Pinang perempuan, mungkin anda ada di kalangan anda ni yang tak tahu. Suami pergi menikah kat Siam, dia balik mai ke Penang, dia daftar buat permohonan pengesahan tu dekat mahkamah, dah dapat perintah, anda pun tak tahu. Okey. Tetapi setiap negeri sama, iaitu orang yang buat pengesahan nikah ni, dia mesti kena declare, kena beritahu, kena isytiharkan berapa nafkah untuk isteri pertama. Kalau ada isteri pertama, isteri kedua berapa, isteri ketiga, isteri keempat kalau ada. Semua tu kena declare. Berapa nafkah yang perlu diberi setiap bulan. Kena bagi tahu, kena ada dalam perintah tu. Yang kedua, kena masukkan tentang perintah nafkah. Nafkah untuk seorang anak yang masih perlu ditanggung. Berapa? Setiap bulan, setiap tahun kena ada. Okey, dan yang paling penting adalah tentang harta sepencarian, kena ada declaration. Alright. Kalaupunlah Penang tu mungkin tak panggil isteri pertama, tapi mahkamah tetap akan masukkan juga berapa nafkah yang perlu diberi. Okay. So kalau permohonan pengesahan nikah dekat negeri lain, biasanya mahkamah akan panggil isteri yang pertama. Okay, isteri yang pertama ni memang kena hadir.
Tapi kalau anda tak tahu ataupun anda tak hadir, itu mungkin saya kata mungkin saja, saya tak mau kata benda ni betul atau tidak, tapi saya rasa mungkin alamat yang diberikan oleh suami tu alamat tipu. Okey. Alamat yang tidak betul, tidak berada di tempat anda duduk sebenarnya. Okey. Jadi isu begini anda kena ambil peka. Kalau katalah kita dah bau-bau dah perkara ni macam ada related je macam sebagainya kan. So anda boleh buat semakan, anda boleh telefon. Boleh telefon mahkamah syariah. Anda boleh tanya, ada tak rekod tentang perkahwinan dan sebagainya. Okey. Kalau katakanlah kan pernikahan tu dah disahkan tanpa anda mengetahui. Alright, tanpa anda tahu pun bila dan sebagainya. So lepas pengesahan nikah berlaku, biasanya dia akan didaftarkan di pejabat agama perempuan. So anda boleh telefon tanya pejabat agama di dekat tempat anda. Suami ni ada buat pengesahan nikah ke, ataupun kita boleh tengok status dekat dalam komputer tu ada rekod. Kita ni masih isteri seorang ke ataupun kita dah bermadu. Anda boleh tahu. Okay? Kita insya-Allah boleh ada rekod benda tu. Alright, so yang ketiga point dia adalah kita kalau dapatlah permohonan tu, hadirlah ke mahkamah. Jangan tak hadir perempuan. Okay, sebab dengan kehadiran anda tu, anda boleh minta apa anda nak minta masa tu, tapi tak boleh minta cerai sahaja. Sebab yang tu dia jadi isu yang lain nanti ni. Maksud saya minta apa tu? Minta nafkah. Minta nafkah anak. Okay, yang paling penting sekali minta harta sepencarian untuk declare. Perempuan, saya cerita ni perempuan, dan insya-Allah mungkin ada yang di kalangan anda ni yang akan komen boleh mengesahkan. Tuntutan harta sepencarian jarang selesai dengan cepat perempuan. Jarang sangat nak settle dengan cepat. Kalau kata lepas bercerai nak buat tuntutan harta sepencarian memang lambat perempuan. Tambah-tambah kalau kata bekas suami tak bersetuju ataupun suami tak bersetuju nak declare harta pencarian semua ni kan, dia doa rasa macam yang tu harta dia 100% sebagainya. So mahkamah akan bicara. Nak ambil masa bicara tu perempuan, take time perempuan, sangat lama. Tapi bagi orang yang dapat tahu kata suami dia ada buat permohonan pengesahan nikah poligami, hadirlah ke mahkamah. Tolonglah datang, sebab masa tu segala permohonan anda insya-Allah akan dikabulkan. Macam nak tunggu malam Lailatul Qadar pula kan. Tahu kan? Masa tu kalau kita minta apa pun dapat kan. Macam tu lah kalau kata dapat permohonan tu, anda hadir bagi tahu. Sebab masa dia buat pengesahan nikah tu, biasanya dia payah dah nak fikir apa boleh ke tak boleh ke, sebab dia dah nikah. Okay, dia dah nikah. Jadi anda mintalah sewajarnya. Minta terus. Kalau kata payah nak dapat declaration tentang nafkah kan. Nafkah ni dia mungkinlah ada isu sikit ke banyak, so anda tak puas hati. At least dapat rekod harta sepencarian tu pun dah besar rahmat dah. Okay. So kalau kata tak puas hati tentang nafkah tu, habis settle tu, anda boleh buat tuntutan nafkah. Tuntutan nafkah tu dekat mahkamah rendah lah. Okay, dia bukan kat mahkamah tinggi dah masa tu. Alright, tu yang ketiga. Boleh? Iaitu mesti pergi ke mahkamah. Isteri dapat tahu suami dia ni menikah kat Siam, dia buat permohonan, isteri ni datanglah ke mahkamah. Datanglah sebagai pihak responden. Jangan tak datang. Saya kesian sangat-sangat perempuan. Kesian kepada mereka yang dapat tapi dia tak mau hadir. Dia enggan, dia kata tak peduli, mampu happy lah nak buat apa pun. Aku tak akan suka hati lah nak sahkan ke tak mau sah ke, aku tak penting pun kan. So kita dah merugikan diri kita juga sebenarnya. Sebab di saat anda boleh dapat terus rekod peluang tu tapi kita tak hadir. Okay, alright, tu yang ketiga. Yang keempat, yang terakhir, boleh lagi tapi hampa tulis tau dekat komen tu supaya siapa yang lambat masuk ni dapat baca. Alright, yang keempat, yang terakhir, cara bagaimana seorang isteri perlu lakukan jika dapat tahu suami dia nikah dekat Siam. Biasanya cerita tentang nikah kat Siam ni dia akan melibatkan isteri pertama ni dia tak puas hati. Dia nak bercerai. Okay. Bila dapat tahu suami nikah kat Siam,
Yang keempat ni dia akan melibatkan kepada isteri ni nak bercerai. Betul? Alright. Tapi bila nak bercerai tu kena ada alasan. Kalau suami tak mau cerai, anda tak boleh nak pergi jauh kes tu. Suami tak mau hadir ke mahkamah, lagi masalah. Okay. Jadi apa yang perlu anda lakukan kalau katalah suami tak mau cerai, anda kena tuntut fasah. Alright, nak tuntut fasah dengan alasan yang tertentu. Alasan apa yang sesuai dengan anda? Nafkah ke, poligami tak adil ke? So dia banyak isu kat situ. Yang keempat adalah dapatkan nasihat daripada peguam. Sebab kadang-kadang orang ni dia nak cerita tentang dia tak puas hati je. Dia tak puas hati tentang suami dia nikah kat Siam. Kemudian dia filekan sendiri cerai, dia filekan sendiri fasah sebagainya. Dia masukkan cerita mak nenek macam-macam. Tapi bila pergi ke mahkamah, bila hakim tanya, minta bukti dan sebagainya, semua cerita ni tak kuat. Hakim tanya yang ni tak ada kaitan, yang ni tak ada bukti, yang ni lemah dan sebagainya. Anda sia-sia sebab anda tak dapatkan nasihat peguam daripada awal. Tu kalau kata nak berlaku perceraian. Kalau tak bercerai pun nak dapatkan nasihat tentang tuan peguam, saya nak tanya, kalaulah suami saya ni nikah dekat Siam, apa yang saya boleh tuntut? Tanya nafkah anak dan sebagainya, katakanlah kan dah disahkan. Tapi kita tak tahu pun kata dia dah mengesahkan nikah tu. Faham? Jadi bila kita tak tahu perkara tersebut, so kita dapatkan nasihat. Macam mana kita nak tuntut nafkah anak? Macam mana kita nak tuntut nafkah untuk diri? Ataupun saya dah tak mau teruskan dah perkahwinan dengan suami. Apa yang perlu saya lakukan? So peguam ni boleh dengar cerita kita. Boleh bagi nasihat apa yang terbaik. Kes kita ni boleh jadi cerita kita ni cerita yang mata sahaja. Tapi dekat mahkamah cerita yang mata ni tak ada makna. Tak ada makna kalau tak ada strategi, tak ada jalan, tak ada bukti yang betul. So dapatkan nasihat, itulah perkara yang keempat yang perlu dilakukan bila seorang isteri dapat tahu suami dia kahwin dekat Siam. Jangan tanya, bukan saya tak kata tak boleh tanya dekat ustaz-ustaz. Okay? Kalau tanya kat ustaz-ustaz, mesti dia akan cerita tentang tak apalah, redha je lah kan, suami ni boleh poligami. Yang semua cerita macam tu saja. Okay, sebab dia mungkin tak akan dengar sangat cerita anda ni yang bagaimana suami tak bagi nafkah ke apa, yang dia cerita semua tu mungkin payah sikit. Sebab cerita dekat orang yang tak masuk mahkamah, dia mungkin cerita dia back on kitab sahaja. Okay, on tu sahaja. Tapi kalau anda tanya kepada macam juru kaunseling, dia mungkin akan nasihatkan, alright, cuba bertenang, okay, mental, okay, supaya cuba dapatkan pandangan daripada keluarga. So dia akan nasihatkan sahaja. Tapi dia mungkin point dia untuk macam baikkan balik hubungan suami isteri sahaja. Tapi kalau memang kita ni dah tak boleh nak teruskan, kita ada isu dengan perkahwinan suami kali kedua di sepadan Thailand sebagainya ni kan. So saya faham sangat satu perkara, dia akan ada fixed date yang dia mungkin dah tak boleh nak teruskan kepada perkahwinan tu. So kayu ukur dia tu mungkin dia dah sampai tahap yang dah lebih dah. Jadi dia nak mungkin ke arah berlaku perceraian, dapatkan nasihat daripada peguam. Sebab peguam yang boleh beri anda pandangan untuk anda lakukan tindakan selanjutnya. Boleh? Okey, itu sahaja 4 cara bagaimana seorang isteri perlu lakukan kalau dia dapat tahu suami dia nikah dekat Siam. Okey? Alright. Berpeluh ke malam ni? Okay, kau dah. Macam nak hujan kot dong. Ke terlampau bertenaga sangat malam ni. Okey, alright. Kita akan masuk kepada sesi soalan. Gitu, nampak tak ada soalan Minum dulu Tadi saya nampak kat atas ni, peguam mahai tak mampu Puan Aisyah
Welcome to Malaysia, Kak Aisyah. Puan Aisyah. Dekat Malaysia dia ada dua jenis peguam. Okey, dekat dalam isu syariah ni lah. Dia ada peguam swasta, dia ada peguam bantuan guaman, puan. Okey, peguam swasta dia ada harga fee yang tertentu sebab swasta kan. Nama pun swasta. Kalau bantuan guaman ni maksudnya peguam kerajaan, dipersilakan kat situ. Saya walaupun peguam swasta, saya tak kisah perempuan kalau kata nak pergi dapatkan nasihat kepada bantuan guaman. Pergilah. Saya tak ada apa sebab niat saya pun, saya cerita malam ni supaya bagi anda ilmu, bagi anda pengetahuan tentang apa yang perlu dilakukan oleh seorang isteri kalau dapat tahu suami dia nikah kat siap. 4 poin sahaja. Right? Saya tak suruh pun kata cantik, saya tak. Saya nak bagi anda ilmu free of charge. Pengeras dia adalah tekan share dan juga komen saja. Komen banyak-banyak. Alright? Saya nak promote satu lah malam ni. Saya nak tulis kat sini lah, bagi dia naik sikit kat sini. Mana dah? Ni. Ya, Rian. Oh, okey. Alright. Boleh So, saya nak ambil soalan ni. Sambil tu, saya nak minta anda tulis ni je kat bawah. Anda tulis semua dekat ruangan komen. Siapa yang nak berkenalan lebih lanjut dan sebagainya, selain daripada tengok kat page tu ke, join Telegram dan sebagainya, tak pun kan, anda tulis semua kat bawah tu www.kairofahmi.associate.com. Tulis dekat ruangan komen tu. Okay. Saja nak bagi hampa rajin sikit menulis. Thank you Puan Azlina. Puan Azlina selalu menulis. Setiap saya duk live panjang tempoh PKP ni, Puan Azlina banyak menulis untuk saya. So saya nak anda semua pun menulis macam Puan Azlina supaya kita dapat ambil bagi manfaat pada orang lain. Alright? Okay, yang ni Puan Ain Widuri type. Saya nak tengok soalan saya akan cari soalan. Memang hot semalam ni. Hot lah sampai saya berpeluh lah. Kau jubah aku tebal sangat malam ni. Tapi yang saja biasa je. Berharga betul saya tu pakai khidmat. Apa? Puan Aisyah Abdul Rahman kata, betul saya tu pakai khidmat bantuan guaman. Okey je. Mana ni? Okey, Fauziah G. Assalamualaikum tuan. Kalau didapati pernikahan tidak sah, syubhah, dia bukan subahah puan. SYUBHAH, syubhah. Okey, kena pisahkan tapi suami tak nak ikut. Apa perlu buat? Jawapan dia, perkahwinan syubhah puan-puan. Kalau perkahwinan tersebut adalah pernikahan yang disahkan tidak sah, jadi dia maksudnya pernikahan tersebut tidak wujud lah. Okay, jadi kita tak perlukan nak buat apa-apalah kalau mahkamah kata tak sah. Tapi katakanlah kan, seseorang pasangan ni, dia bernikahan tu dia tak sangka. Contohnya kan, adik terkahwin dengan abang. Contohnya kan, adik ni adik susuan. Okay, dia terkahwin dengan abang susuan. So tak tahu. Dia tak kenal, tiba-tiba dia kahwin dan sebagainya. Tengok-tengok dapat tahu, mak dia kata, yang ni bukan cerita anak susuan aku kau ni. Dia kata masing-masing tengok cerita anak susuan. Hukum haram tau kahwin dengan saudara sesusuan ni. Okey, jadi kalau jadi macam tu, kita panggil nikah tu nikah fasid lah. So kita kena pisah. Yang tu kita nama dia permohonan faraq nikah. Apa biasa nanti saya ulaskan cerita malam tu, nanti saya akan cerita tentang cerita faraq nikah pula. Cerita tentang terkahwin saudara ni. Okey, ataupun ada isu-isu yang tertentu. Macam contoh kes faraq nikah ni, kalau siapa-siapa tahu kisah seorang artis. Ingat tak kisah siapa? Hafiz Hamidun. Kan cerita Hafiz Hamidun yang bekas UNIC tu kahwin dengan Joy Reva. Apa ingat tak cerita tu? Kan tuntutan dia dekat Mahkamah Syariah cerita apa? Cerita tuntutan faraq nikah, puan.
Okay. So cerita faraq nikah tu adalah cerita berkenaan dengan perkahwinan tu mungkin jadi nikah fasid. Adalah isu yang tertentu. Alright, tapi kalau katalah pergi nikah dekat Siam, balik mai mahkamah sahkan kata tak sah perkahwinan tersebut. Contoh dia kan isu wali, wali tak cukup syarat dan sebagainya. So mahkamah kata tak sah, jadi pernikahan tu dah tak wujud. Kalau nak nikah kalau nak bagi sah nikah tu kena nikah semula. Faham tak? Contoh macam ni pasangan ni dia pergi nikah dekat Siam. Okay. Dia tak tahu tempat ni betul ataupun tidak. Dia pergi rodong je. Kemudian dia balik mai, dia buat pengesahan. Bila buat pengesahan, mahkamah kata pernikahan tersebut tidak sah disebabkan isu wali. Contoh dia, okay, wali. Jadi pasangan ni pun kata, aduh macam mana ni, anak dah ada semua sebagainya. So apa yang perlu dilakukan adalah nikah semula sahaja di pejabat agama. Kalau pernikahan tu poligami, kena mohon poligami kat mahkamah. Tu je. Alright. Sebab pernikahan mesti disahkan. Kalau pernikahan tersebut tak sah, jadi pernikahan tu tak ada, nikah semula sahaja. Okay. Tapi kalau pernikahan tersebut macam mana? Pernikahan tersebut memang kita panggil pernikahan yang betul-betul syubhah, dia kena difaraqkan. Dia beza tak sah dengan syubhah ni. Syubhah ni ragu-ragu. Tak sah lah. Okay. Bagus Puan Fauziah Ji punya soalan. Terima kasih Puan Fauziah Ji. Puan Fauziah Ji, kalau saya rasa macam jawapan ni membantu Puan Fauziah, tekanlah like. Puan Fauziah jangan lupa tu tekan share tau. Saya jawab soalan Puan Fauziah ni. Terima kasih tuan-tuan ilmunya. Sama-sama Puan Asmaiza. InsyaAllah saya kongsikan setakat yang saya mampu, insyaAllah. Terima kasih Puan Aisyah, Puan Shima, khairulfahmiassociate.com. Alright, ni laman web rasmi untuk saya. Okay, firm saya. Semangat luar biasa tu. Tuhan macam geram sangat. Boleh lah macam tu lah. Siapa? Puan Azlina tulis khairulfahmiassociate.com. Bagus-bagus. Anissa sebagainya. Alright. Puan Yusmiza Yusof. Tuan Fahmi, saya nak bertanya, ofis Tuan DSP tidak beroperasikah musim PKP ni? Jawapannya tak beroperasi Puan. Kerajaan kan cerita tentang pemulih tu kan. Dia ada bagi tahu 3.0 nya cerita ni. Yang bantuan pada 3.0 PKP Puan ni. Yang ni saja kali yang pertama selepas disebut total lockdown tu, dia memberikan kuasa, bukan memberikan kuasa, dia memberikan kelonggaran kepada firma guaman untuk buka, tapi dengan kelulusan daripada pihak MITI. So kalau kata MITI kata luluskan, baru kita boleh buka. Tapi ada peguam yang tak buka perempuan, tak mau buka sebagainya sebab mahkamah tak beroperasi lagi macam biasa. Maksud saya macam biasa macam ni. Ada orang yang dah ada kes dekat mahkamah. Sepatutnya kes dia naik bulan 6. Tapi kita semua tahu satu Malaysia total lockdown. Jadi bila sebut total lockdown, mahkamah pun tutup. Alright. Jadi dia sepatutnya akan dapat tarikh yang baru. Bila mahkamah tak buka lagi perempuan, jadi tarikh baru pun tak ada, peguam nak buat apa? Okey. Jadi ada peguam yang mohon untuk buka, kalau diluluskan boleh buka. Tapi kalau tak diluluskan, maka tak bolehlah nak buka lagi. Ada orang dia kata nak buka pun nak buat apa? Kami ni pun duk bincang ke, nak buka tak buka, nak buka tak buka. Sebab nak buka pun tapi mahkamah tak beroperasi jalan macam biasa. Saya pun tak ada kes nak pergi ke mahkamah. Melainkan kita nak memfailkan kes baru sahaja. Contoh dia, ada orang nak filekan kes perceraian. Okey, boleh kita pergi filekan, tapi kita kena buat ambil masa. Kita panggil apa, dia guna aplikasi peak time tu. So kita kena set time dengan pihak mahkamah untuk filekan kes. Tapi kalau anda yang mungkin di Selangor, di Kuala Lumpur yang sekarang ni dijatuhkan satu negeri PKPD, kebanyakan kawasan lah kan, banyak sangat PKPD ni. Jadi saya rasa memang ketat sini lah. Saya rasa pun mahkamah pun tak tahulah buka ataupun tak. Anda boleh tanyalah itu, boleh tengok kat mana-mana portal yang berkaitan dengan pembukaan proses mahkamah ni.
Tanya tulis Jabatan Kehakiman Syariah Selangor pun insya-Allah dia ada poster dia. Okey, bagaimana pendekatan dia masa PKPD ni. Tapi kalau macam negeri lain ni yang tak PKPD ni, setakat yang saya tahu mahkamah mungkin akan beroperasi tapi bukan secara macam biasa. Even kes-kes sebutan ataupun perbicaraan pun belum ada tarikh lagi. Yang boleh tu adalah memfailkan kes baru ataupun ada kes-kes yang tertentu sahaja yang dipilih. Okay. So bertabahlah. Sebab hari ni pun 6,900 kan. Memang satu jumlah yang sangat tinggi yang luar biasa lah. Kalau kita pun tak boleh nak buat apa-apa ni. Lemah lah. Okay, Ain Widuri. Soalan. Soalan Puan Ain. Dia tulis soalan. Jika telah ditetapkan nafkah dan atas pencarian dalam tuntutan poligami, kemudian suami tidak bayar nafkah seperti yang ditetapkan, apa perlu isteri buat? Jawapannya adalah Puan Ain boleh tuntut hutang. Boleh tuntut, kita sebut sebagai tunggakan nafkah. Sebab dah ada perintah nafkah, jadi kita boleh tuntut tunggakan nafkah. Anda boleh tuntut tunggakan nafkah mengikut perintah. Ni kelebihan untuk orang yang ada poligami ni, dia ada perintah nafkah kepada diri dia. Jadi dia tak perlu nak tuntut nafkah untuk diri. Bahkan dia dapat tahu dah berapa jumlah nafkah yang dia sepatutnya dapat. Okay, so kita boleh tuntut tunggakan nafkah. Tapi kalau katalah kita tak mau tuntut tunggakan nafkah, kita dah tak boleh nak teruskan perkahwinan, kita nak kita nak filekan perceraian. Suami tak mau cerai, jadi kita boleh filekan cerai taklik ataupun fasah dengan alasan gagal beri nafkah. Suami gagal beri nafkah selama berapa bulan. Bagi tahu. Dia mesti lebih daripada 3 bulan ke atas. Okey. Terpulanglah. Ada orang dituntut tunggakan nafkah. Ada orang dituntut perceraian. Okey. Sebab ada pembuktian. Bila ada perintah nafkah ni senang. Bila kita boleh tahu berapa jumlah yang sepatutnya dapat nafkah setiap bulan dan berapa jumlahnya tunggakan tersebut. Okey, Rafidah Sharif. Apakah risiko jika suami dan perempuan dia kahwin di Siam tu gagal dapat sijil pengesahan isu oleh Mahkamah Malaysia? Terima kasih tuan. Right. Maksudnya perkahwinan tu tak disahkan ataupun tak buat langsung pengesahan. Okey. Jadi apa kesan dia? Yang pertamanya kesan kepada wanita yang berkahwin di Siam tu. Okey, kalau kata perkahwinan di Siam ni yang paling banyak teraniaya adalah wanita yang berkahwin di Siam tu. So dia nak bercerai pun dia kena pergi ke tempat yang dia menikah tu, satu. Dan kalau lahir anak tak boleh dibin ataupun bentikan kepada bapa biologi tersebut. Kemudian dia akan efek kepada nafkah. Nafkah anak pun tak boleh nak tuntut. Sebab anak tak dikira sebagai anak sah taraf. Okey. Yang keempat, kalau kata nak tuntut tuntutan selepas perceraian. So suami cerai macam tu saja. So kita nak pergi ke Mahkamah Syariah, nak buat tuntutan nafkah iddah, nak buat tuntutan mut'ah, nak buat tuntutan atas pencarian. Tak boleh. Sebab tak ada sijil perceraian yang disahkan di Malaysia. Okay, itu risiko yang besar kepada wanita tersebut. Alright. Apakah risiko suami dan perempuan dia kahwin di Siam tu gagal? Itulah. So ni kalau katalah yang dekat bagi pihak suami ni pula, dia apa risiko dia kalau tak buat pengesahan? Biasanya dia tak ada apa. Yang lebih teraniaya tu tanggungan. Okay, tanggungan tu yang teraniaya. Sama ada wanita yang berkahwin dekat Siam tu teraniaya ataupun isteri-isteri ataupun anak-anak sedia ada. Biasanya yang ni yang akan teraniaya. Kalau laki ni apa yang teraniaya? Sebab dia kahwin. Kemudian dia selesai, kalau dia cerai pun tak ada apa tuntutan boleh buat dekat dia. Betul? Tu je lah. Kahwin tak dapat sijil nikah ni. Dari sudut yang bukan undang-undang, dia boleh satu dosa lah kalau kata pernikahan tu tak sah, hidup dalam maksiat lah. Sebab nikah tu tak sah kan. Jadi hidup dalam maksiat ni kita tahu hidup dalam zina lah. Okey. Boleh Puan Rafidah
Oh, banyak juga soalan ni. Saya ingat sikit je. Puan Hasnah Salim, macam mana pula kalau dapat tahu suami kahwin lain kat Siam? Baik, Puan Hasnah, saya cerita hari ni 4 poin ni. Okey, 4 poin ni cerita tentang apa yang perlu buat lah. Puan Hasnah mungkin baru masuk kot kan. Okey, Puan Hasnah boleh tengok siapa-siapa yang komen kat atas nanti ni, dia bagi tahu dah 4 cara bagaimana seorang isteri boleh lakukan kalau kata dapat tahu suami dia kahwin kat Siam. Thank you. Nampak tu pentingnya petulis ni, tengok. Puan Hasnah nanti boleh baca nanti. Okey, Puan Azlina Zeng A. Tuan, suami kawan saya dulu pergi nikah kat Siam. Suami kawan saya. Okey. Selesai dah nikah on the way nak balik Malaysia, suaminya meninggal. Oh, nak jadi cerita Semasa urusan pengantaran pulang jenazah barulah isteri tua dapat tahu. Kantoi. Selesai semua urusan pengembumian, isteri baru tak buat pengesahan nikah. Masa terus berlalu dah melebihi 3 tahun. Apakah tindakan seterusnya kawan saya nak buat? Kawan puan ni isteri pertama lah kan? Okey. Isteri tua lah kan? Alright. So, kalaulah tak ada buat pengesahan apa tu, takkan nak tunggu je pusaka tu selesai kan? So, selesaikan je lah pusaka tu sebab mungkin pihak sana tu tak ambil pot lah, tak ambil peduli lah tentang harta pusaka dan sebagainya. Sebab dah terlampau lama kan, takkan kita nak pergi cari juga, hang buatlah macam tu. Macam kita pula nak suruh kan. So tak payah pening-pening, teruskan saja proses pengesahan pusaka tersebut. Okay, selesaikan pusaka tu. Tu je lah. Sebab dah 3 tahun dah perempuan. Tu je lah kan, apa lagi nak buat. Dah tinggal tu. Kalau boleh tuntut sekali, macam sebelum pusaka tu, tuntut sekali harta sepencarian. Untuk wanita-wanita yang kematian suami, jadi kita tahu satu perkara, pusaka untuk bahagian isteri, kalau ada anak 1/8. Kalau tak ada anak 1/4. Nilai dia kecil. Kalau dia campur dengan waris-waris yang lain ni, dia mungkin rendah. So, sedangkan isteri ni, dia hidup dengan suami ni dalam tempoh yang lama. Ada pengorbanan dan sebagainya bersama. Tuntut harta pencarian. Supaya dapat bahagian lebih untuk pusaka tu. Tak salah perempuan Zariah. Saya dah hampir 20 tahun ditipu. Suami kahwin di Siam dan saya tidak pasti dipisahkan atau tidak. Saya tidak pasti dipisahkan atau tidak. Apa perlu saya buat? Samalah Puan Zariah. Saya cerita 4 cara bagaimana isteri dilakukan kalau dapat tahu suami dia nikah kat Siam. Saya dah cerita dah tadi. Pertama, nasihat dulu. Suruh pergi buat pengesahan. Kalau dia tak mau pergi buat pengesahan tu, yang keduanya buat laporan pejabat agama. Okey, kita siasat dekat mana tempat dia duduk, buat laporan dekat pejabat agama. Buat laporan pejabat agama, bagi tahu kata bersekedudukan. Yang ketiga, pergi ke kalau dah buat permohonan tu, pergi ke mahkamah untuk buat tuntutan nafkah, untuk minta declaration harta pencarian. Ni kalau suami dah buat permohonan pengesahan. Okay. Yang keempat, kalau kita dah tak puas hati nak teruskan perkahwinan ni, anda dapatkan nasihat peguam untuk tindakan selanjutnya. Tu je lah. Khairunisa Yusof. Tuan, sekiranya pernikahan suami di Siam masih tidak daftarkan di pejabat agama dan isteri pertama tak tahu suami bernikah lain. Contoh di Penang, tahu-tahu dah ada anak. Apakah status pernikahan mereka dan status anak tersebut? Sekali sekiranya pernikahan suami di Siam masih tidak daftarkan pejabat agama dan isteri pertama tak tahu. Okay, so cerita dia, apa status anak yang kalau kahwin dekat Siam, status anak tu lah kan. Status pernikahan kalau tata tak buat pengesahan, jadi pernikahan tu boleh jadi sah, boleh jadi tak sah. Okay, dalam keadaan keraguan. Jadi anak yang lahir daripada pernikahan yang di Siam tapi tak disahkan, anak tu dia tak boleh dibin ataupun tak boleh dibentikan kepada si suami tersebut. Dia tak boleh dibin ataupun benti. JPN ke dalam sijil kelahiran ke pun dia tak akan boleh masukkan bin ataupun binti tu. Okey.
Kalau lahir anak tu boleh dianggap sebagai anak tak sah taraf. Sehinggalah si bapa dan si mak yang menikah dekat Siam ni, dia buat pengesahan dulu, dah disahkan oleh mahkamah bahawa pernikahan tersebut sah, barulah boleh buat. Kena naik mahkamah sekali lagi untuk kes yang lain pula. Nama dia permohonan pengesah tarafan anak ataupun permohonan pengesahan nasab anak. Dia kena naik 2 kali lah. Putri Balqis, Kak Lin dan Amy ada join ke live ni? InsyaAllah ada kot. InsyaAllah ada. Putri Balqis nak berkongsi cerita juga ke? Kalau Putri Balqis nak berkongsi cerita juga, insyaAllah kita aturkan. Mana lagi soalan? Okey. Aisyah Sulaiman. Tuan nak tanya boleh ke? Apa kalau tak boleh? Ni dah buka dah puan . Kalau nak tuntut fasa bagi poligami yang tak adil, hak bermalam, hak giliran serta hak-hak lain, dan biasanya pihak mahkamah ambil tindakan cara bagaimana bagi pihak suami. Fasah bagi poligami yang tak adil. Kalau kita tuntut fasah puan, right, kita nak cerita kata suami poligami tak adil, beban untuk kita lah buktikan suami tak adil tu. Contoh dia kan, kita nak kata hak bermalam kita tak adil. Suami ni dah disahkan poligami, sepatutnya dia kena berlaku adil lah dalam hak untuk bermalam. Contohnya isteri pertama mungkin 4 malam, isteri muda mungkin 3 malam. Dia mungkin adil kat situ. Tapi kalaulah isteri pertama ni dapat 1 malam sahaja, lagi 6 malam dalam seminggu ni semua pergi dekat isteri muda, yang tu tak adil kan. Jadi kita buktikanlah yang suami tak balik pun rumah. Contoh dia, suami tak balik pun rumah. Balik pun sat-sat je, 1 hari saja balik mandi, lepas tu dia keluar, dia pergi buat kerja dia sendiri je. So dia tak bermalam kat rumah kan. So kita lah kena buktikan kata dia tak berlaku adil tersebut. Dalam fasah kita dakwa, kita kena buktikan. Biar mahkamah tak ambil tindakan, mahkamah nak dengar je lah. Kita tuntut fasah alasan tak adil, so kita buktikan. So kalau mahkamah puas hati dengan bukti kita tu, saksi kita bagi keterangan cukup dan sebagainya, mahkamah akan sabitkan fasah tersebut. Baik, mana Mami Erin tadi? Okey. Mami Erin ni rujuk soalan rujuk soalan Puan Ain Widuri. Kalau suami bagi nafkah tapi separuh je daripada arahan mahkamah, boleh buat tuntutan ke tuan? Ain Widuri tadi tanya apa? Nak tengok sikit. Ain Widuri. Mana Ain Widuri? Suami tak bayar nafkah seperti okey. Maksudnya suami bayar separuh. Alright. Kalau suami bayar separuh, maksudnya dia culas. Okey. Kita tak bolehlah nak filekan, dia sama juga tuntutan, nama dia tuntutan tunggakan nafkah. Right? Tunggakan nafkah ni tak semestinya suami tak bayar langsung baru boleh tuntut. Suami bayar separuh pun kita boleh tuntut. Sebab ada tunggakan. Katakanlah diperintahkan membayar sebanyak 1,000, tapi dia bayar 500 saja. Jadi dia ada hutang 500. So kita boleh buat tuntutan, nama dia tunggakan nafkah tersebut. Kalau kita tak mau tuntut tunggakan nafkah, kita nak bercerai, kita boleh tuntut fasah. Fasah atas alasan cuai. Cuai nafkah. Alright, cuai nafkah lebih daripada 3-4 bulan. Ke atas lah. Tapi tak boleh nak buat cerai taklik. Sebab taklik, dia mesti tak dapat langsung lebih daripada 3 bulan. Panjangnya. Sampai tak ada perkataan lagi. Assalamualaikum Tuan Fahmi. Waalaikumsalam Puan Azura binti Saad. Saya tanya Fahmi tentang suami saya sekarang ni dah bercerai dengan isteri dia. Lepas tu dia kahwin dengan saya hampir 7 bulan dah. Lepas tu suami saya kahwin balik dengan bekas isteri dia semula. Dalam surat poligami saya isteri pertama, dia yang kedua. Tukar alik pula Menarik Sekarang ni isteri kedua paksa suami saya ceraikan saya. Tapi suami tak nak ceraikan saya. Dia ugut suami saya
suami saya akan report kat mahkamah nak bagi bukti-bukti yang suami saya ada buat salah dulu kat mahkamah. Dia ugut suami saya akan report kat mahkamah nak bagi bukti-bukti yang suami saya ada buat salah dulu kat mahkamah. Apa? Pi mahkamah ni perempuan, dia bukan pi lempak bukti je perempuan. Dia kena tahu juga kalaulah isteri tu dia nak pi mahkamah tu, dia nak buat tuntutan apa. Kita kena tahu yang tu. Faham tak? Dia tak boleh minta failkan perceraian bagi pihak suami kepada kita. Dia tak boleh macam tu. Alright, kalau suami tu nak bercerai, suami tu yang failkan perceraian. Bukannya isteri yang kedua tu suruh failkan cerai isteri yang pertama. Tak boleh perempuan. Kita kena tahu nak pergi ke mahkamah ni nak buat tuntutan apa. Bukannya nak pergi lempak bukti apa perempuan. Bukti ni saya cerita ramai orang ada bukti macam-macam. Tapi bukti tu untuk tuntutan apa? Kita kena clear dulu. Kalau takat nak pi ugut, nak pi sembang macam tu saja nak bukti apa tu, yang tu tak ada isu juga. Sebab dia isteri kedua. Dia nak cerita apa yang kita isteri pertama ni. Kita pergi mahkamah nak tuntut apa? Nak tuntut nafkah ke? Nak tuntut nafkah anak ke? Nak tuntut harta pencarian ke? Nak tuntut cerai ke? Kita kena tahulah. Okey, puan tak payah sembang. Kadang-kadang Puan Azura, orang yang tak ada ilmu ni, dia sembang macam tu je lah. Nak pi ugut, nak pi buat lah apa, nak pi jumpa mahkamah nak bagi bukti sebagainya. Mahkamah berkata, apa nak main bukti buat apa? Kalau saya jadi orang mahkamah kat kaunter pun, main apa saya nak tunjuk bukti kata orang ni kacau kan. Pi cari tempat lain. Sebab kami tak ada kaitan. Nak buat tuntutan apa ni? Kalau kata sekadar nak mengadu, nak dapat kaunseling ke ataupun nak bagi tahu ada kes jenayah ke apa ke, sila ke pejabat agama sahaja perempuan. So tak ada apa-apa. Tak ada isu. Ugut pi lah. Kalau Puan Nazura nak jawab secara macam diva sikit, Puan mau kata okay, see you in court. Tu je. Nampaklah macam hati-hati sikit kan. See you in court. Mananya. Okay. Oh, Kak Kia pun pernah dihadiahkan madu Padahal baru je Kak Kia balik kali kedua dengan katanya bapak madu yang nikahkan sebab bapak dia bekalkan di Perak. Oh. Mari nanti Kak Kia kita boleh sembang panjang nanti ni. Takbir bir. Saya nak berkongsi cerita nanti boleh tuan. Okey, siapa yang rasa macam nak ada kongsi cerita semua tu kan, saya bukan akan proof semua macam tu saja. Anda kena PM dulu, saya nak tengok cerita tu. Saya nak tengok cerita tu bersesuaian ataupun tidak. Alright. Tuan macam mana? Okay. Alright. And Shima Azizi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Macam mana individu yang berstatus muflis boleh diizinkan poligami? Mereka dah buat pengesahan nikah. Bagaimana nak buat tuntutan kalau suami tu muflis? Banyak soalan. Okay, Puan Shima Azizi. Kalau katalah seorang suami ni, dia muflis. Dia tak kahwin dekat Siam. Okay, dia nak buat permohonan poligami dekat Mahkamah Syariah di Malaysia. InsyaAllah dia payah nak lepas sebab kemampuan kewangan tak ada. Okay, bila kemampuan kewangan tak ada, jadi dia tak boleh nak buat permohonan poligami dekat Malaysia, dia payah. Tapi kalau cerita Puan Shima ni, saya rasa macam lebih kepada pengesahan nikah. So maksudnya dia pergi menikah dekat Siam, betul? Balik mai ke Malaysia, dia kena buat pengesahan nikah. Bila buat pengesahan nikah, mahkamah tak tanya dah mampu ke tak mampu perempuan. Muflis ke tak muflis tu. Okay? Mahkamah tak tanya dah kat situ. Sebab pengesahan nikah nak tentukan sah ataupun tidak nikah tu je. Tu je. Dalam rukun nikah tak ada pun rukun cerita tentang kewangan suami. Dia hanya ada suami, isteri, saksi, wali, akad. Dia tak ada cerita kemampuan kewangan. Tak ada perempuan. Cukup 5 rukun ni, khalas. InsyaAllah nikah tu boleh sah. So kalau katalah bagaimana nak buat tuntutan kalau suami tu muflis? Nak buat tuntutan apa muflis?
Kalau dekat mahkamah syariah ni, kalau tak puas hati tuntut cerai. Tu je. Kalau tak puas hati lagi tuntut nafkah aja. Tak nafkah cerai. Tak ataupun hantar pencarian ke apa, ikutlah yang mana sesuai. Okey, saya nak ambil satu lagi soalan satu lagi je. Yang dah kering kok dah ni. Okey, saya nampak soalan daripada soalan terakhir insya-Allah pada malam ini daripada Ku Intan Syafinas Intan Jan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tuan, macam mana cara nak nafkah atas saya dan anak saya, tapi saya nak minta secara asingkan nafkah saya dan anak saya? Okey, kalau puan Ku Intan tak pernah lagi dapat nafkah, perintah nafkah, so boleh buat tuntutan nafkah. Kena filekan tuntutan nafkah diri puan dan juga nafkah anak dekat Mahkamah Rendah Syariah. Okey? Tu je. Simple. Kena buat tuntutan. So kalau nak tahu buat tuntutan tu macam mana, kita tak sendiri tak erti nak buat, saya nasihatkan lantik peguam. Tu je. Nasihatkan anda lantik peguam. Kalau kita mampu, kita nak the best service, lantik peguam swasta. Kalau kita tak mampu, kita boleh bersabar untuk proses dan sebagainya, prosedur ni, boleh lantik bantuan guaman. InsyaAllah kita boleh bantu untuk dapatkan perintah tersebut. Okay. Alright, itu saja daripada saya pada malam ni. Terima kasih kepada semua yang menonton. Saya doakan anda semua sihat dan bahagia, terus berjaya. Dan terima kasih kepada yang tekan share, yang tekan komen, yang tekan like, yang tekan love dan sebagainya, bagi emoticon yang best-best pada malam ni. Saya doakan anda semua diberikan keberkatan dan dapat pahala berkongsi ilmu juga sebagaimana saya cuba untuk berkongsi kepada anda, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Okey, itu saja daripada saya pada malam ni. Insya-Allah kita jumpa pada esok malam dengan tajuk yang lain pula. Dan kalau ada salah dan silap, saya mohon ampun dan maaf. Okey. Alright, itu saja. Kalau anda rasa macam video ni bermanfaat, kongsikan dengan rakan-rakan yang lain. Dan itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa esok malam. Bye bye.